KPM. Cikgu. Terkejut saya. Minta maaf cikgu. Wah, cikgu cantiknya. Ni kejap, kenapa cikgu pakai macam ni? Lepas tu saya tengok, ini cikgu tengah buat apa ni? Cikgu ada bateri semua ni. Macam tak kena kan? Ha. Okey, sebenarnya saya sedang bersedia untuk pemilihan watak Puteri Gunung Ledang. Oh, nama watak dia Princess Aina. Bukan? Bukan, Puteri Gunung Ledang. Ini kena baca sejarah sikit, Akmal. Tapi yang ni sebenarnya apa kaitannya cikgu? Okey, sebenarnya apabila saya mengeluarkan barang kemas saya, saya dapati cincin besi. Saya tak ada duit nak beli cincin perak, tapi saya nak sado dengan perak, dengan argentum supaya nampak berkilat. Dan saya akan sado dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Kejap. Elektrolisis? Cikgu, apa elektrolisis tu cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, hari ini mata pelajaran yang kita akan belajar adalah apa dia? Betul, kimia. Dan bersama dengan cikgu kita, Dr. Adli. Cikgu, wah, Puteri Gunung Ledang. Cikgu, saya pasti saya sendiri dan murid-murid di rumah juga dah tak sabar-sabar dah nak belajar topik hari ini mengenai elektrolisis kan cikgu? Ya. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, pelajaran hari ini adalah bertajuk sel elektrolisis. Jadi, untuk pelajaran hari ini, standard pembelajaran kita ialah terdapat 3 standard pembelajaran. Yang pertama, menghurai elektrolisis. Yang kedua, menghuraikan elektrolisis sebatian lebur melalui aktiviti. Dan yang ketiga, menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous melalui eksperimen. Maksudnya hari ini ada eksperimen. Nice. Jadi, kita sambung dari tadi kan. Tadi kan Akmal bertanya tentang elektrolisis. Apa tu elektrolisis? Betul. Jadi, untuk memulakan pelajaran ini, murid-murid kena faham dulu apa maksud elektrolisis. Barulah kita boleh membuat eksperimen. Baik. Okey, jadi maksud elektrolisis, proses penguraian sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous. Leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik melaluinya. Baik. Maksudnya di sini ada 2 syarat. Dia mesti sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous. Syarat kedua, arus elektrik melaluinya. Barulah tindak balas itu akan berlaku. Itulah dikatakan elektrolisis. Ya, ini adalah maksudnya definisi. Jadi kalau kita lihat bagaimanakah radas untuk elektrolisis dimakmal. Jadi memandangkan maksud tadi ada 2 kan, untuk leburan dan larutan aqueous. Jadi radasnya ada 2. Yang pertama adalah yang sebelah kiri yang hijau, elektrolisis leburan. Kalau kita lihat dia ada pemanasan di bawah sebab itu adalah leburan. Maksudnya pepejal dipanaskan sehingga menjadi cecair. Manakala untuk larutan aqueous, Akmal, tahu tak apa tu larutan aqueous? Alamak, saya tak pastilah cikgu. Apa larutan aqueous tu cikgu? Okey, larutan aqueous maksudnya sebatian ion tu pepejal ditambah ke dalam air dan dikacau sehingga larut. Maksudnya air bercampur dengan, maksudnya sebatian ion tu larut di dalam air. Maka kita dapat larutan aqueous. Jadi untuk yang ni kita tidak memerlukan pemanasan, maka kita hanya menggunakan beaker dengan elektrod. Jadi elektrod di sini kita gunakan karbon ya. Elektrod adalah sebenarnya konduktor elektrik yang direndam di dalam elektrolit. Jadi apakah elektrolit di sini? Elektrolit ialah leburan atau larutan aqueous. Itulah dia cikgu Ya. Saya sebenarnya dah tak sabar-sabar nak mulakan kita punya eksperimen. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu? Boleh. Selepas ini dalam slot menengah atas. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Selamat Mendengar Atas bersama dengan saya Profesor Akmal Nazri. Wah, Profesor, cikgu. Ini kita dah boleh mulakan eksperimen ke atau macam mana ni, cikgu? Okey, sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini adalah bertajuk sel elektrolisis. Jadi anak-anak di rumah yang menonton slot kimia hari ini, sila buka buku teks muka surat 31. Sel elektrolisis adalah daripada buku teks. Baik. Jadi sebenarnya fokus kita ada 3 fokus utama lah. Yang pertama, maksud elektrolisis. Tadi kita dah lihat. Lepas tu kita akan belajar tentang elektrolisis sebatian lebur dan seterusnya larutan aqueous. Jadi sekarang tanpa membazir masa, kita terus kepada elektrolisis lebur, iaitu kita menggunakan plumbum 2 bromida. Untuk itu, memandangkan kita tak boleh membuat eksperimen di makmal di studio sebab leburan ni akan membebaskan wap yang beracun. Jadi tidak selamat. Tak boleh buat pemanasan di sini. Okey. Mesti dimakmalkan. Jadi oleh yang demikian, kita hanya melihat aktiviti ini pada video. Marilah kita sama-sama menonton video elektrolisis plumbum 2 bromida lebur. Jom kita. Jadi aktiviti elektrolisis leburan ini tidak boleh dibuat di studio kerana membebaskan wap yang beracun. Jadi aktiviti ini ditunjukkan di dalam buku teks dan rajahnya adalah seperti yang dipaparkan. Dan di makmal kita menggunakan radas, walaupun dia labelkan sebagai mangkuk pijar, di sini saya menggunakan mangkuk penyejat supaya kita boleh nampak hasil dengan lebih mudah. Jadi lihatlah apa yang berlaku apabila arus elektrik dialihkan melalui pepejal plumbum 2 bromida, tiada pesongan jarum emitter. Okey? Apabila kita panaskan, sila lihat dia dah mula melebur. Maksudnya melebur maksudnya pepejal berubah kepada cecair. Okey. Dan pada tahap ni, bila dia sudah melebur, barulah jarum emitter terpesong kerana ada arus elektrik. Dan seterusnya, hasil-hasil pada setiap elektrod terbentuk. Jadi apakah hasil yang terbentuk? Anod, wap perang berbau sengit dan katod globul kelabu. Okey, jadi kita nak tengok apakah yang kita perhatikan tadi. Saya nak explain, saya nak jelaskan apa yang kita perhatikan dan apakah perubahan yang berlaku. Jadi untuk tu kita lihat slide. Okey, ini adalah rajah di mana rajah elektrolisis yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau di studio saya telah pun memasang radas tersebut. Okey. Dalam radas tersebut kita mempunyai 2 elektrod. Elektrod yang dipasangkan kepada terminal positif bateri digelar sebagai anod, manakala elektrod yang dipasang kepada terminal negatif bateri ialah katod. Okey. So anod ni akan semua ion-ion yang bercas negatif akan tertarik kepada anod. Manakala ion-ion yang bercas positif akan tertarik kepada katod. Jadi dalam leburan plumbum 2 bromida, Akmal, saya nak tanya soalan. Ya, cikgu. Apakah ion yang hadir di dalam leburan plumbum bromida? Alah, saya nak jawab je, dia orang nak jawab dah kat rumah tu, cikgu. Silakan jawapannya. Betul ke, cikgu? Okey, marilah kita lihat Okey, sila lihat slide. Anod, iaitu yang bercas positif, ion bromida bercas negatif tertarik ke anod. Manakala kepada katod, ion plumbum 2 tertarik. Maksudnya ion yang berlawanan cas dengan terminal tertarik lah. Okey, itu tertarik. Lepas tu apakah tindak balas yang berlaku? Kita nak tengok sama-sama lepas ni. Jadi kita lihat dulu. Apakah pemerhatian tadi? Pemerhatian tadi ada wap perang di anod. Manakala di katod ada globul kelabu. Jadi kita perlu bandingkan, ion bromida dan wap perang. Macam mana ion bromida ni menghasilkan wap perang? Jadi apakah tindak balas yang berlaku? Dan untuk globul kelabu, macam mana plumbum berubah kepada globul kelabu? Awalnya tak ada kan? Betul. Macam mana hasil itu terbentuk? Jadi kita lihat persamaan setengah. Semasa tindak balas di anod dan katod, berlaku nyah cas ion. Nyah cas maksudnya ion hilang cas. Jadi kalau ia adalah ion negatif, macam mana nak hilang cas? Dengan menderma elektron. Kalau nyah cas untuk ion positif,
Bagaimana ia nyah cas? Maksudnya ia hilang cas dengan menerima elektron. Okey. Dan hasilnya bromin dan bromin kan? Jadi okey. untuk yang plumbum, itulah hasilnya. Oh. Maksudnya ion bromida menderma 2 elektron. Biasanya kalau derma elektron ditulis di belakang Ya. dan menghasilkan bromin Br2. Manakala untuk katot tadi, ion positif tertarik, menerima elektron dan membentuk hasil Pb iaitu logam plumbum. Itulah globul kelabu yang kita perhatikan tadi. Baik. Jadi murid sepatutnya tahu apakah ion yang tertarik kepada anod dan katot. Dan yang kedua, apakah persamaan setengah untuk nyah cas ion? Wah, nampak mudah kan cikgu? Mudah sebenarnya. Okey, seterusnya cikgu. Ni apa pula? Jadi, murid telah pun mempelajari tentang proses pengoksidaan dan penurunan. Okey, biasanya di anod memandangkan pendermaan elektron berlaku, maka anod biasanya proses yang berlaku ialah pengoksidaan. Okey, manakala di katot ion menerima elektron, itu adalah proses penurunan. Jadi murid telah pun mempelajari tentang proses pengoksidaan dan penurunan sebelum ini. Okey. Jadi itu adalah cerita mengenai sebatian lebuh. Okey. Sebatian lebuh mudah sikit. Okey, sebab dia ada satu anion, satu cation. Anion tu apa? Apa dia cikgu? Anion ialah ion yang tertarik ke anod, iaitu ion bercas negatif. Lepas tu apa tu cation? Cation. Cation ialah ion bercas positif. Macam mana nak hafal? Dia ada Cation. ada keyword dia tak cikgu? Kalau cation KAT. T Betul. tu positif macam Ultraman. Cation, ion positif. Manakala anion, N for negatif kan? So anion ialah ion negatif. Negatif. Oh, okey. Cikgu, elektrolisis larutan aqueous. Jadi kita beralih kepada elektrolisis larutan aqueous pula. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, larutan aqueous maksudnya ada kehadiran air. Kalau leburan tadi kita tak campur air, dia lebur je. Yang ni ada air. Oleh yang demikian, cation dan anion tambahan daripada air ada ion hidrogen iaitu H positif dan ion hidroksida iaitu OH negatif. Maksudnya ada tambahan ion. Jadi, marilah kita buat sedikit latihan ya. Okey. Cuba lihat jadual ni. Bahan atau larutan aqueous. Okey, kalau plumbum bromida, kalau dikurungkan sebagai Ce, maksudnya dia cecair. Kenapa dia cecair? Sebab dileburkan. Okey. Okey, apakah ion yang hadir? Kalau dekat sini cikgu, kalau saya tengok dekat situ plumbum, betul tak? Ion plumbum, kena sebut ion plumbum. Oh, ion plumbum dan juga ion bromida. Betul, 5 bintang. Jadi di situ saya dah ada reward chart. Jadi Akmal bolehlah chop. Kat mana cikgu nak chop cikgu? Oh, sini cikgu. Ya. Oh, tak kisah warna apa cikgu? Ya. Yeah. Betul ke ni Dapat cikgu? satu chop. Ya, betul. Okey, saya chop mana-mana Ya. Okey. Nah. Wow, pandai nak murid saya. Kita tengok jawapannya. Ion Pb2 positif dan ion Br negatif iaitu bromida. Okey, seterusnya saya beri contoh yang kedua. Okey. CuSO4 iaitu kuprum sulfat tetapi dalam kurungan AK. AK maksudnya aqueous. Okey. Jadi beza Ce tu cecair maksudnya dileburkan. Tak ada tambah air. Tapi kalau aqueous tambah air. So AK simbolnya. Itu dia punya ni. Apakah ion yang hadir? Saya rasa kalau daripada situ tadi cikgu cakap larutannya kuprum. Apa tu cikgu? Dia ada lagi satu tu kan? Kuprum. Ion kuprum. Ion kuprum dan juga ion yang itu. Itu dia. Itu saya nak sebut macam mana tu cikgu? Yang SO tu. Okey, ion sulfat. Oh, ion sulfat. So, ada ion kuprum dan ion sulfat daripada sebatian kuprum sulfat. Okey. Tetapi memandangkan ia adalah larutan aqueous, maka ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Oh, Okey, kita buat satu lagi. HCl, iaitu asid hidroklorik. AK maksudnya ada air juga ya. Betul. Apakah ion yang hadir? Kalau dekat sini saya nampak semestinya keywordnya adalah ion yang chloride tu cikgu, yang Ion yes, betul. dan juga
Ni Okay, saya daripada bahan tu, sebab formula dia HCl kan. Ah, ah. H tu ion hidrogen dan Cl tu adalah ion klorida. Dan Klorida, juga hidrogen H positif dan OH negatif daripada air sebab dia aqueous. Okey. Dan yang terakhir sekali, ni sepatutnya ion magnesium sulfat dengan ion hidrogen, ion hidroksida. Okey. Ni baru dapat satu chop ni, cikgu. Tak apa, mesti ada lagi ni. Tadi yang pertama tu 5 bintang, lepas tu jadi 3 bintang sebab tak jawab betul-betul kan? Okey, tak apa. Okey. Seterusnya, cikgu. Okey, jadi kalau kita bandingkan dengan yang leburan tadi, dalam leburan ada satu cation, satu anion, maka ia tertarik kepada kathod anod masing-masing dan dia ternyahcas. Tak ada Betul. masalah. Ha. Tetapi dalam larutan aqueous, kalau kita lihat, dia ada lebih daripada satu cation, ada 2 cation, 2 anion. Maksudnya, ion yang nyahcas bukan kedua-duanya. Ada pilihan, hanya satu yang terpilih untuk nyahcas di anod dan satu di kathod. Itu yang kita nak belajar sekarang. Okey. Ini saya pasti mula-mula kena berikan lebih tumpuan lagi, betul, cikgu? Ya, betul. Maksudnya, terdapat satu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Maksudnya, faktor tu mempengaruhi pemilihan ion. Ion mana yang siapa menang? Antara dua tu. Jadi, 3 faktor tersebut ialah yang pertama, kita perlu lihat nilai E piawai. E piawai maksudnya keupayaan elektrod piawai. Murid-murid telah pun mempelajari tentang nilai E piawai ini ya. Okey. Dan seterusnya yang kedua kepekatan larutan dan yang ketiga jenis elektrod. Jadi kita akan lihat satu persatu setiap faktor ini melalui aktiviti. Okay? Boleh, cikgu. Jadi tanpa membazir masa, kita pergi kepada faktor yang pertama faktor pemilihan ion untuk dinyahcas iaitu nilai E piawai. Okey, jadi apabila terdapat 2 ion anion dengan nilai E piawai yang lebih negatif atau kurang positif akan ternyahcas. Maksudnya kena banding nilai dia. Nanti kita akan lihat Dan untuk kathod, cation dengan nilai E piawai lebih positif atau kurang negatif. Okey, kita perlu lihat contoh baru kita akan faham. Jadi, sebenarnya siri keupayaan elektrod piawai ini memang ada di dalam buku teks kimia tingkatan 5. Tetapi, biasanya mengikut aktiviti, nilai itu akan nilai yang spesifik akan diberi. Jadi, yang ni murid tidak perlu menghafal Okey. Jadi, mula-mula kita lihat dulu. Okey, untuk elektrolisis, kita ambil satu contoh, larutan kuprum sulfat. Okey, ion yang hadir, ion kuprum 2, ion sulfat dah bincang tadi dan memandangkan ada kehadiran air, ion hidrogen dan ion hidroksida. Jadi yang mana tertarik ke anod yang bercas positif? Semestinya kalau dekat sini kita dapat lihat hidrogen tu adalah ke arah anod ke, cikgu? Hidrogen bercas apa? Hidrogen dia bercharge dengan Positif ke negatif? Dia positif, cikgu. Ion hidrogen bercas positif akan tertarik ke kathod. Kathod sebab dia bercas negatif. Oh ya, positif negatif. Okey. Dan seterusnya ion sulfat sebab dia bercas negatif, dia ke arah akan pergi ke anod sebab dia positif, cikgu. Ya, betul. Sama juga dengan yang itu dia positif akan pergi ke negatif. Maksudnya kat sini, cikgu, fahamkan mana satu ion yang positif, dia akan tertarik ke arah yang ion negatif. Betul, cikgu? Ya, betul. Jadi setakat ini kita hanya mempelajari yang mana tertarik ke anod dan kathod. Tetapi belum belajar yang mana terpilih. Jadi, kita perlu melihat eksperimen dulu. Kita lihat hasil yang terbentuk dan barulah kita selepas tu kita bincang. Kita kaitkan pemerhatian dengan teorinya. Jadi kita akan tonton video untuk elektrolisis larutan aqueous kuprum sulfat. Jom. Ini adalah elektrolisis larutan aqueous. Ini radas ini digunakan untuk memudahkan pengumpulan gas dalam 2 tabung uji kecil. Jadi menggunakan kaedah sesaran air ke bawah dan pemasangan kepada terminal positif dan negatif bateri adalah dari bawah. Jadi ini adalah video klip untuk menunjukkan kaedah mengisi sel elektrolisis
Mula-mula sel elektrolisis diisikan separuh penuh dan seterusnya tabung uji kecil itu diisikan dengan elektrolit sehingga penuh sebab tabung uji ini akan ditelangkupkan pada elektrod. Okey, satu tabung uji untuk terminal positif, elektrod positif dan satu untuk elektrod yang kedua iaitu negatif. Jadi itu kaedah menelangkupkan tabung uji. Okey. Apabila dah siap, okey, ini adalah radas yang ditunjukkan di dalam buku teks. Jadi apakah hasil yang berlaku apabila litar dilengkapkan? Okey, pemerhatian. Okey, kalau kita lihat zoom in, terdapat gelembung gas. Nampak tak gelembung gas? Hanya pada anod, tetapi pada katod tidak kelihatan gelembung gas. Dan apabila gelembung gas itu, tabung uji itu diuji, maka terdapat pemerhatian kayu uji berbara menyala. Okey. Oh, itu dekat katod tu kan cikgu kan? Itu anod tadi. Anode Kayu tadi, uji berbara menyala. Ah. Maksudnya gas apa tu? Kayu uji berbara menyala. Ujian gas apa tu? Ujian gas apa kawan-kawan? Tak apa, jangan risau. Biar saya yang jawab. Wah, untuk dapatkan cop ni cikgu. Biagi profesor fikir cikgu. Jawapannya ada apa cikgu? Oksigen. Oksigen. Oh, sebab tu dia ada bubble-bubble semua tadi tu ya, kan? itulah dia. Tapi itu anod. Tetapi pada katod tadi nampak tak enapan perang? Ya. Elektrod karbon berwarna hitam apabila selepas tindak balas terdapat enapan perang pada elektrod karbon tu. Wah, itu kalau kita buat betul-betul kat sini cikgu, saya akan lebih faham cikgu. Wah. Okey. Jadi kita lihat apakah sebenarnya yang berlaku. Okey, seperti yang kita lihat tadi, anod ion yang tertarik kita dah bincang, katod ion yang tertarik Cu2 positif dan H positif. Okey. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, pemilihan ion untuk nyacas kalau anod adalah yang Itu dia. yang mana satu? Yang itu cikgu. Yang Anode di ion kurang positif atau negatif. Okey. Okey, kurang positif atau negatif. Memandangkan dua-dua positif, kita ambil yang kurang positif. Okey. Manakala untuk katod, kita akan ambil yang lebih positif. Yang lebih positif. Itu peraturannya. Dan itu dia punya bacaan dia betul cikgu? Yang dibulatkan merah tu? Maksudnya saya membulatkan merah untuk membandingkan antara dua. Jadi yang terpilih ialah untuk anod yang terpilih ialah OH negatif iaitu ion hidroksida dan untuk katod adalah Cu2 positif. Okey. Maksudnya nilai ni akan diberi, tak payah hafal dan kita bandingkan kalau anod yang kurang positif atau negatif. Kalau yang katod yang lebih positif. Itu peraturannya. Okay. Jadi sekarang kita lihat penulisan persamaan setengah bagi nyacas ion hidroksida. Untuk anod, ion hidroksida menderma 4 elektron untuk menghasilkan gas oksigen dan 2 molekul air. Jadi O2 itulah yang hasilnya. Okey. Dan untuk katod pula, logam kuprum terbentuk. Enapan perang tadi adalah sebenarnya penghasilan logam kuprum. Dan kita boleh dapat tahu kalau yang kat anod tu proses pengoksidaan dan juga katod adalah proses penurunan. Sebab ion kuprum menerima elektron, itu penurunan. Betul. Dapat 5 bintang. Ya. Anak murid ni jawab sebelum cikgu tengok soal. Ya, akhirnya cikgu. Pandai dah. Akhirnya saya dapat lagi satu. Kejap lagi saya akan cop cikgu. Okey. Yang ini adalah faktor kepekatan larutan aqueous. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu? Ya. Murid-murid semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Adeline kita. Cikgu, saya dah tak sabar dah ni. Kita nak sambung ni kepekatan larutan aqueous. Silakan Cikgu. Okey, jadi sekarang kita beralih kepada faktor yang kedua. Tadi ada 3 faktor kan? Ini faktor yang kedua. Jadi faktor ini adalah kepekatan larutan aqueous. Okey. Dan kalau kepekatan larutan aqueous, sekiranya ion halida berkepekatan tinggi hadir dalam larutan. Maksudnya kalau tak ada ion halida, faktor ini tidak mempengaruhi. Oh. Jadi saya nak tanya Akmal, boleh tak bagi contoh ion halida? Seingat saya lah Cikgu kan, ion bromida. Pandai anak murid saya ni. Dan juga ion bromida. Ya, dan satu juga ion klorida. Ya, betul. Okey. Jadi, di anod, ion halida terpilih sekiranya berkepekatan tinggi. Maksudnya syarat pertama, kalau ada halida, kena tengok kepekatan. Kalau ada halida. Kalau tak ada halida, tak payah tengok. Okey, jadi contohnya, ion klorida, Cl negatif, ion iodida, I negatif, dan ion bromida, Br negatif. Itu hanya, jadi faktor ini hanya mempengaruhi di anod. Di katot, kita pakai balik faktor yang pertama tadi, iaitu nilai EPY. Membandingkan nilai yang diberi. Macam tu. So yang mana lebih positif, kita yang akan ternyahcas. Baik. Okey, memandangkan di katot dia masih menggunakan faktor yang pertama kita dah bincang tadi, supaya tidak membazir masa, kita terus kepada anod. Apakah perubahan yang berlaku dan bagaimana ia mempengaruhi. Alright. Okey, jadi mula-mula kita buat sedikit latihan untuk larutan aqueous. Contohnya apa maksud yang berkepekatan tinggi? Okey, kalau contoh pertama ni, cuba lihat. Larutan pekat natrium bromida. Adakah faktor kedua ni mempengaruhi? Yang ini Cikgu saya rasa adalah Cikgu. Kenapa tu? Sebab kan tadi kan Cikgu ada cakap kan, kita dah belajar tadi yang mengenai katot dan juga anod. Jadi kalau dia punya jawapannya dia positif Cikgu. Betul tak? Kalau kita tengok ada hidrogen dekat situ yang positif. Yang Na tu apa Cikgu? Ion natrium. Natrium. Dan seterusnya di anod adalah ion bromida, datangnya daripada natrium bromida tu. Dan ion hidroksida datang dari air. Jadi ion bromida dengan hidroksida tertarik ke anod sebab anod bercas positif kan. Okey, tetapi disebabkan dia larutan pekat. Dia ada hidrogen di situ. Ion hidrogen. Kita lihat contoh yang kedua. Kalau asid hidroklorik, ini adalah ion yang hadir dan tertarik ke anod dan katot. Dan contoh yang ketiga, ini adalah asid hidroklorik juga, tetapi kemolaran berbeza. Untuk yang pertama, kalau kita lihat, saya tutupkan yang katot sebab kita dah belajar tadi tentang nilai EPY. Jadi kita fokus kepada faktor kepekatan sahaja. Jadi untuk yang pertama, larutan pekat natrium bromida. Maksudnya tadi kan syaratnya berkepekatan tinggi. Jadi memandangkan dia pekat, maka yang akan terpilih untuk nyahcas adalah ion bromida. So, sebabnya berkepekatan tinggi. Dan untuk yang kedua, kita bandingkan terdapat 2 HCl, 2 asid hidroklorik tetapi kemolaran iaitu kepekatan berbeza. Yang pertama adalah 0.0001 mol per dm padu. Manakala yang ketiga tu adalah 0.01. Jadi yang 0.0001 tu cair. Apabila dia sangat cair, maka faktor kedua tu tidak, sebab ion klorida tu cair. Kita punya syarat ialah berkepekatan tinggi. Maka ion hidroksida terpilih untuk nyahcas. Dan seterusnya untuk asid hidroklorik yang berkepekatan tinggi iaitu 0.01, maka ion klorida terpilih untuk nyahcas. Jadi seterusnya, marilah kita lihat video untuk aktiviti aktiviti elektrolisis asid hidroklorik 0.1 mol per dm padu, iaitu asid ni dianggap pekat 0.1 tu pekat. Okey. Jadi marilah kita lihat video. Okey. Let's go. Okey, jadi untuk eksperimen ini, ia juga melibatkan pembebasan gas. Jadi kita masih menggunakan sel elektrolisis dengan 2 tabung uji ditelangkupkan pada setiap elektrod Okey, untuk mengumpulkan gas. Dan apabila kita melihat perubahan semasa tindak balas, nampak tak gelembung gas tidak berwarna? Betul Cikgu. Terbebas Jadi apakah hasil yang terbentuk?
Di anod, gas kehijauan berbau sengit. Memandangkan kita di studio tengok video je, kita tak adalah bau sengit dan sebagainya. Tapi bila kita buat di makmal memang nampak. Dan di anod, gas itu menukarkan litmus biru ke merah dan seterusnya melunturkannya. Okey. Jadi nampak tak perubahan dia? Biru menjadi merah dan seterusnya melunturkannya. Jadi itu adalah ujian pengesahan gas klorin. Maksudnya di anod yang terhasil adalah gas klorin, manakala gas yang terhasil di katod tu, cuba kita lihat ujiannya. Bunyi pop kedengaran apabila kayu uji menyala dimasukkan ke dalam tabung uji mengandungi gas. Sebenarnya ada bunyi pop Okey. Jadi hasil di anod gas klorin, hasil di katod gas hidrogen. Jadi marilah kita lihat apakah persamaan setengah untuk setiap tindak balas tersebut. Jadi kita sambung dari tadi, pemilihan ion untuk nyah cas di anod. Okey, disebabkan kepekatan tinggi ion klorida. Jadi ternyacas. Dan apakah persamaan setengah di anod? Jadi ion klorida menderma elektron untuk membentuk gas klorin iaitu Cl2. Okey. Itulah gas kehijauan berbau sengit. Klorin tu macam klorin yang kita guna cuci kolam renang tu ke? Bau tu memang bau sengit macam tu lah, tapi bila pembebasan gas di makmal memang kuat, sebab tu tidak boleh dibuat di studio. Mesti di makmal. Yes. Jadi ini adalah proses pengoksidaan kerana ion klorida menderma elektron. Baik, cikgu. Okey, jadi itu adalah hasilnya Okey. Jadi kalau kita lihat pemerhatian tadi gas kehijauan berbau sengit menukarkan litmus biru ke merah dan melunturkannya. Maksudnya murid mesti menjawab litmus biru ke merah dan melunturkan. Tak boleh terus biru terluntur, tak boleh. Okey. Sebab tu saya highlight di situ Okey, dan itulah yang hasil eksperimennya. Okey, jadi seterusnya kita beralih kepada faktor yang ketiga iaitu jenis elektrod. Okey, seperti biasa untuk katod kita masih menggunakan faktor yang pertama iaitu ion dengan nilai piawai yang lebih positif atau kurang negatif akan terpilih untuk nyah cas. Tetapi di anod, sekiranya kita macam eksperimen tadi kita gunakan elektrod karbon. Elektrod karbon tu lengai, tidak terlibat dalam tindak balas. Yang ini sekiranya kita gunakan elektrod aktif seperti kepingan kuprum, kepingan argentum. Okey, argentum ialah sebenarnya perak. Kuprum ialah tembaga. Okey. Jadi nama kimia dia kuprum dengan argentum. Kalau kita gunakan logam ini sebagai elektrod, maka tiada anion dinyah cas di anod. Tetapi apa yang berlaku? Atom logam iaitu yang kuprum mengion menderma elektron. Atau kalau digunakan argentum, ia akan mengion untuk menderma elektron. Okey. Jadi untuk ini kita boleh bandingkan, ini eksperimen. Maksudnya kita buat dua eksperimen, satu dengan elektrod karbon dan satu dengan elektrod kuprum untuk membandingkan perbezaan pemerhatian. Okey. Jadi marilah kita tonton sama-sama video eksperimen elektrolisis larutan kuprum sulfat. Okey, jadi ini adalah faktor jenis elektrod di mana kita menyediakan dua set eksperimen. Okey, set A menggunakan elektrod karbon, manakala set B menggunakan elektrod kuprum. Okey, jadi elektrod itu dipasang kepada klip buaya dan elektrod direndam di dalam elektrolit. Larutan biru itu adalah larutan kuprum sulfat. Okey. Dan ada bacaan di situ. Jarum ammeter terpesong. Maksudnya terdapat aliran elektrik, arus elektrik di kondisi. Okey, dan apakah pemerhatiannya? Kita dapati di katod terdapat enapan perang. Manakala di anod gelembung gas tidak berwarna. Okey. Dan kita ulangi eksperimen iaitu kali ini dengan elektrod kuprum. Okey. Okey.
Okey, kepingan kepingan logam kuprum sebelum ni perlu digosok dengan kertas pasir untuk membuangkan lapisan oksida dan seterusnya dipasang kepada klip buaya, direndam di dalam elektrolit. Pemerhatian, okey, anod menjadi nipis, katot menjadi tebal. Keamatan warna biru larutan kekal sama. Jadi, ini adalah perbandingan satu dengan elektrod karbon dan satu lagi dengan elektrod kuprum. Jadi yang berbeza adalah pemerhatian pada anod. Okey? Jadi. Wah. Saya macam kalau boleh lah cikgu kan, kalau boleh kita buat eksperimen tu dekat sini kan. Tapi tak apalah. It's okay. Okey, seterusnya ini dia. Mungkin cikgu boleh terangkan orang kata secara ni pula kan. Tadi video. Tadi video, sekarang ini adalah gambar rajahnya. Gambar rajahnya. Jadi set A menggunakan elektrod karbon dan set B elektrod kuprum yang telah dibuat tadi. Jadi saya akan jelaskan, okey, ion yang tertarik ke elektrod memang tertarik adalah sama. Cuma masa nyahcas yang berbeza. Jadi di anod yang tertarik adalah ion sulfat dan ion hidroksida sebab sulfat tu datang dari kuprum sulfat. Dan untuk katod, ion kuprum 2 dan ion hidrogen tertarik. Okey. Jadi persamaan setengah bagi nyahcas di katod sebelah kanan katod kan? Di katod ion kuprum 2 positif menerima 2 elektron membentuk kuprum. Kuprum tu logam kuprum lah. Tetapi di anod, ia tidak berlaku seperti yang kita bincang untuk faktor pertama. Okey, tetapi kuprum, atom kuprum menderma 2 elektron untuk membentuk ion kuprum. Maksudnya logam kuprum tu ada atom kuprum kan? Atom tu bila derma dia akan menjadi ion, ion tu akan larut dalam air. Maksudnya logam tu makin lama makin larut lah. Atom tu jadi ion, masuk ke larutan. Sebab tu dia menjadi nipis. Manakala yang di katod, cuba lihat, ion kuprum datang dari mana? Larutan. Ion kuprum dari larutan menerima elektron membentuk atom. Jadi atom tu terenak pada kepingan kuprum. Jadi makin lama makin tebal. Itulah sebabnya cikgu kan. Ya. Dan dari segi prosesnya di anod adalah proses pengoksidaan sebab menderma elektron dan di katod proses penurunan sebab menerima elektron. Okey, jadi hasilnya kalau ditanyalah apakah hasil yang terbentuk di anod ion kuprum 2. Tak boleh sebut kuprum ion kuprum 2, Cu2 positif dan di katod logam kuprum. Okey, ini dari segi pemerhatiannya pula. Okey, dari segi elektrolit ada sedikit pemerhatian, perbezaan dari pemerhatian. Okey, untuk yang set A yang menggunakan elektrod karbon, keamatan warna biru berkurang. Keamatan warna biru berkurang maksudnya kalau birunya biru pekat lama-lama jadi biru yang lebih makin pudar lah warna dia. Tapi kita tak boleh gunakan warna pudar untuk menjawab soalan. Okey. So perkataan yang sesuai keamatan warna biru berkurang. Dan untuk yang sebelah kanan tu dengan elektrod kuprum, keamatan warna biru tidak berubah. Mengapa? Sebab untuk yang elektrod karbon yang sebelah kiri tu, dari larutan ion kuprum menerima elektron, dia terenap ke elektrod karbon. Maksudnya daripada larutan makin lama kepekatan ion kuprum berkurang. Jadi warna pun makin lama makin pudar. Tetapi untuk yang elektrod kuprum, sebelah anodnya dari atom tu masuk ke larutan. Untuk katod, ion tu menerima elektron dan terenap. Maksudnya bagi setiap atom yang mengion sebelah sini, satu ion membentuk atom. Maksudnya kadar pembentukan ion sama dengan kadar pengionan kuprum. Jadi, kepekatan larutan kuprum 2 sulfat kekal sama. Ion yang masuk sama dengan ion yang naik. Okey, itu dia cikgu. Latihan ni. Okey. Teruskan cikgu. Kita berehat seketika untuk... tak apa, kita sambung je. Okey, boleh je. Kita sambung cikgu. Sebab saya tak sabar tadi. Inilah masa untuk saya menunjukkan sama ada saya faham ke atau tidak apa yang cikgu ajarkan kepada saya tadi kan. Cikgu, nanti tolong saya ya. Okey, boleh. Sebenarnya di sini saya sediakan latihan dengan 4 jenis bahan semuanya larutan aqueous dan elektrodnya ada yang berbeza. Jadi sekarang cabarannya adalah
Akmal kena fikirkan apakah faktor yang mempengaruhi di anod dan katot. Okey, jadi mula-mula petuanya, walaupun kita belajar tadi 3 faktor, mula-mula kita belajar nilai E piawai, yang kedua kepekatan ion halida dan yang ketiga jenis elektrod. Tetapi bila menjawab soalan, Akmal kena tengok yang jenis elektrod dulu. Senang nak jawab. Elektrodnya apa? Kalau bukan, dah tahu apakah yang apa yang berlaku di anod. Contoh mungkin cikgu boleh bagi dulu nanti kejap lagi kan cikgu macam mana nak jawab yang kalau yang first elektrod karbon tu dulu, yang first tu cikgu. Okey. Yang kuprum, ion kuprum bersama dengan macam mana saya nak sebut ni cikgu? SO Kuprum sulfat. Kuprum sulfat. Kuprum sulfat. Okey. Jadi kalau kita lihat yang kuprum sulfat aqueous dengan elektrod karbon yang pertama tu, memandangkan dia menggunakan karbon, maksudnya faktor elektrod tidak ada. Okey. Lepas tu dia tidak ada ion halida. Maka peraturannya adalah faktor 1 nilai E piawai untuk anod dan juga katot. Okey, jadi kita akan membandingkan nilai E piawainya. Sebenarnya saya dah sediakan jadual untuk Akmal rujuk. Yang ini kan cikgu? Sepatutnya boleh rujuk jadual ini. Ya? Yes. Kalau nilai tidak diberi, kita boleh merujuk nilainya untuk mengenal pasti ion mana yang ternyacas. Untuk yang kedua, ion kuprum sulfat dengan elektrod kuprum. Jadi apabila elektrodnya kuprum iaitu logam aktif, jadi di anod faktor yang mempengaruhi adalah jenis elektrod. Tetapi di katot masih sama nilai E piawai. Di katot biasanya sama nilai E piawai. Dan kalau di ion nyahcas katot pun kuprum juga cikgu kan? Ion kuprum. Ya. Sebab dia punya faktor adalah sama. Tetapi di anod memandangkan menggunakan logam aktif, kuprum mengion. Okey. Okey, dia makin nipis kan? Okey. Seterusnya asid hidroklorik tapi ada pekatan cair. Cair maksudnya dia ada klorida, tetapi faktor yang kedua tadi, faktor kepekatan tidak mempengaruhi. Kalau tidak mempengaruhi, maka faktor yang mempengaruhi adalah nilai E piawai. Jadi kita bandingkan sahaja nilai daripada jadual tadi untuk mengenal pasti ion yang mana ternyacas. Kalau yang ni pula sebab dia yang ni pekat pula cikgu kan? Sebab ada klorida dan pekat. Jadi ion nyahcas anodnya adalah ion klorida. Betul. Sebab kepekatan ion tu tersendiri dan juga dia punya katot adalah ion hidrogen. Okey. Maksudnya dari sini cikgu, kalau kita ada yang jadual ni, dia akan dapat membantu kita untuk menjawab soalan ini. Betul cikgu? Ya, betul. Inilah saya punya lifesaver. Wah. Okey cikgu, nampak tak kita pun dah belajar kan mengenai ion semua ni cikgu kan, anod, katot, kenapa dia nipis, kenapa biru tu dia jadi berkurang kan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Boleh ke cikgu? Boleh. Selepas ini dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu-cikgu, saya sebenarnya daripada tadi menantikan eksperimen yang ada dekat atas meja ni dengan kita punya pembelajaran cikgu. Sebab saya nampak ada cicin tu duduk situ je. Mungkin cikgu boleh terangkan cikgu sebenarnya eksperimen ini apa kaitannya dengan anod dengan katot ni cikgu? Okey, sebenarnya apa yang saya buat di sini tadi ialah cincin saya kan saya tunjukkan tadi dah menjadi kusam sebab dia bukan dia besi tau. Jadi macam mana saya nak pakai untuk pertandingan Puteri Gunung Ledang nanti? Jadi saya nak sado dengan menggunakan perak. Perak iaitu argentum. Jadi saya menggunakan elektrolisis dan ini dinamakan sebagai proses penyadoran. Okey, maksudnya apakah faktor yang mempengaruhi? Faktor dia cikgu, faktor elektrod. Betul ke? Ya, jenis elektrod ya. Sebab kita tidak menggunakan elektrod karbon tetapi kita menggunakan jenis logam aktif. Di mana anodnya saya menggunakan logam argentum. Iaitu logam penyadur. Maksudnya saya nak sado cincin besi ni dengan argentum, maka saya gunakan
anode argentum. Manakala yang katodnya adalah yang disadur. Maksudnya kalau ada kunci besi yang nak disadur, letakkan katod. Kalau nak sadur dengan kuprum, Letak maka di sini kuprum. Kuprum. Dan larutannya pun kena sama dengan yang penyadurnya. Contohnya kalau saya gunakan logam penyadur adalah argentum, maka larutannya adalah larutan argentum nitrat. Okey. Jadi kalau kita lihat, inilah produknya dah berkilat-kilat cantik. Cantik tak? Silau cikgu. Saya tak boleh nak buka mata ni cikgu. Ya. Tadi It- warnanya kusam kan? Tapi sekarang dah sadur. Yang besi pun nampak macam perak. Macam baru cikgu kan? Baru beli. Bolehlah saya pakai untuk pertandingan tu nanti. Yang penting cikgu punya rantai tangan tu lagi berkilau-kilau. Yes. Kalau ada bekas besar, bolehlah masukkan semua barang kemas saya. Patutlah saya sekarang pun saya dah faham cikgu kenapa banyak sangat bling-bling kat atas meja ni cikgu. Okey, jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ni. Silakan cikgu. Okey. Jadi kalau kita lihat hari ini apa yang telah kita pelajari, kita belajar tajuk kita sel elektrolisis. Jadi untuk sel elektrolisis, mula-mula kita kena faham maksud elektrolisis, iaitu proses penguraian sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada juzuk unsurnya apabila arus elektrik melaluinya. Maksudnya kata kunci arus elektrik melaluinya ada perubahan kimia. Jadi dalam rajah yang kita belajar tadi, dia ada elektrod yang digelar sebagai anod dan katod. Dan leburan atau larutan aqueous tu digelar sebagai elektrolit. Jadi definisi untuk elektrolit ialah sebatian atau bahan dalam keadaan leburan atau aqueous yang mengalami perubahan kimia apabila arus elektrik melaluinya. Kan? Betul cikgu. Okey. Seterusnya kita belajar, kita kaitkan elektrolisis ini dengan konsep proses pengoksidaan dan penurunan. Maksudnya di anod biasanya proses yang berlaku adalah pengoksidaan kerana atom menderma elektron. Pendermaan elektron adalah pengoksidaan. Di katod apabila ion menerima elektron, maka proses yang berlaku adalah penurunan. Dan ini adalah tindak balas redox. Jadi murid-murid telah pun mempelajari tentang tindak balas redox, iaitu tindak balas kimia yang berlaku apabila pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Kita relate kepada tajuk yang sebelum ni yang murid-murid dah pelajari. Okey, seterusnya, jadi untuk elektrolisis leburan tidak ada masalah sebab anion-nya satu saja akan ternyah cas, cation-nya satu sahaja akan ternyah cas. Tetapi untuk larutan aqueous, okey, cation-nya ada dua disebabkan kehadiran air dan anion-nya pun ada dua, iaitu tambahan ion hidrogen dan ion hidroksida daripada air. Oleh kerana terdapat lebih daripada satu cation, lebih daripada satu anion, maka kita perlu mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Terdapat berapa faktor, Akmal? 3 faktor, iaitu yang pertama nilai E piawai, keupayaan elektrod piawai. Perlu hafal tak nilai tu? Kenalah cikgu. Tak perlu. Akan tapi diberi. macam saya akan hafal cikgu. Cewa. Okey, nilai itu akan diberi. Okey, sebab murid perlu mengetahui cara mengaplikasi. Itu adalah kemahiran. Dan yang kedua adalah kepekatan larutan. Kalau kepekatan larutan adalah ion halida berkepekatan tinggi. Okey, dan yang ketiga jenis elektrod. Sekiranya elektrod karbon tidak digunakan dan elektrod yang digunakan adalah logam aktif seperti logam kuprum, logam argentum yang saya tunjukkan tadi, maka ia akan mempengaruhi hasil yang terbentuk pada anod. Biasanya katod kita gunakan faktor nilai E piawai. Jadi itu adalah rumusan mengenai apa yang kita telah pelajari hari ini. Dan bagi setiap aktiviti yang kita buat tadi, kita pun telah mempelajari cara menulis persamaan setengah. Okey? Jadi Ni macam mana nak jawab cikgu? Okey. Baik, cikgu Adlin yang cukup cantik, cukup cerdik, cukup semualah cukup menawan cikgu. Pentaksiran keseluruhan pengacara untuk segmen orang kata slot kali ni. Macam mana cikgu Kalau saya dapat lihat kat situ banyak bintang dia dapat tu cikgu.
Okey, untuk pentaksiran hari ini untuk Akmal. Ya, cikgu. Akmal berjaya memperolehi 3 bintang. Alhamdulillah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, tahniah. Okey, baik cikgu. Kalau murid-murid di luar sana nak buat rujukan ke macam mana tu cikgu? Okey, sebenarnya semua yang kita mempelajari hari ini bahannya boleh didapati dari sumberku. Yes, betul tu. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Elin dan juga murid-murid semua. Okey, diharapkan apa yang cikgu Elin ajar tadi, sikit sebanyak akan dapat membantu anda. Okey, baik. Kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye.